A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah, insyaallah hari ini kita dah masuk 10 Ramadan 10, maka panjang umur kita habis 1/3 daripada Ramadan. Hari ini insyaallah panjang umur kita ya. Kalau kita meninggal, alhamdulillah meninggallah kita dalam bulan Ramadan ya. Tapi insyaAllah kalau dipanjang ke umur, kita akan masuk pula kepada fasa kedua pula, 2/3 Ramadan. Sekejap je. Sekejap. Jadi bagian cakna, alhamdulillah, dah jaga amal ibadat, dah memperlebihkan amalan daripada bulan-bulan biasa. Ya. Nak buat apa tu macam saya kata biasa-biasalah. Tak payahlah nak kita war-warkan pada orang, kita dengan Allah je lah yang tahu. Kita dengan Allah sajalah yang tahu. Zikir kita, sedekah kita, solat kita, ngajinya, tadaburnya, baca kitabnya, apa-apa je lah buat baik pada ibu bapa, mendoakan ibu bapa hidup atau mati, macam-macam benda ya, macam-macam benda. Jangan membazir masa bab kata semalam pada tuan guru Ustaz Razak dan kuliah di Yayasan Pahang ni, kuliah Zuhur beritahu kita tak bolehlah membazirkan sedetik pun masa Ramadan ni untuk buat benda-benda lara. Ya, harap-harap TV kat rumah tu tak menyala lah. Macam tu lah. Harap-harap TV kat rumah tu tak menyala lah. Melainkan anak-anak nak tengok Omar dan Hana. Saya anak-anak dah besar lah. Ni anak buah ni, bapak lah besar dah kat rumah ni. Tak tengoklah Omar dan Hana. Tapi harap-harap begitulah ya. Janganlah masa Ramadan ni sibuk juga kita dengan wallahualam lah, apa-apalah. Benda-benda lara. Taklah maksiat ya. Benda-benda lara. Jangan. Wallahualam, insyaAllah hari ini kita tengok lagi beberapa nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Ni'am, ya. Celaan juga lagi berulang-ulang kali pada mereka yang masih lagi mensekutukan Allah. Dan pada akhir ayat itu akan disyarahkan. Dibawa juga dalam tafsir ringkas ini satu hadis qudsi. Dalam Ibnu Katsir pun ada hadis qudsi itu. Kita tengok mana hadis qudsi. Masya-Allah, besar sungguh mana hadis qudsi yang akan kita jumpakan pada hari ini berkenaan bagaimana kalau Allah redha akan kita, maka setiap pergerakan kita itu ialah pergerakan yang diredai Allah. Dan kata-kata Allah pada hadis kursi itu, mata kamu ialah mata Allah, tangan kamu digerakkan dengan tangan Allah, perbuatan kamu digerakkan dengan perbuatan Allah, macam tu ya. Taklah maksud tangan Allah yang menggerakkan kita tu. Nanti kita tengok apa maknanya ya. Wallahu a'lam. Hari ini 73 sampai 79 surah An-Nahl. Silakan Adik. Siapa ngaji ni? Saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ أَمْثَالَ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما
أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Terjemahan. Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup melakukan apa-apa pun. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya melakukan sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebahagian rezeki itu secara tersembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maksud dari perumpamaan ini adalah untuk membantah orang musyrik yang menyamakan Allah yang memberi rezeki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya. Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang lelaki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan menjadi beban penanggungnya ke mana sahaja dia disuruh oleh penanggungnya itu. Dia sama sekali tidak dapat mendatangkan sesuatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh agar berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus? Dan milik Allah lah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Mu'jam Al-Afidah Al-Fuadu
Jamaknya al-afidah. Itu seperti al-qalbu, hati. Namun dikatakan fuadu apabila hendak dimaksudkan dengan makna hati yang menyala-nyala. Firman Allah, hati tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Surah An-Najm ayat 11. Kerana pendengaran, penglihatan dan hati. Surah Al-Isra ayat 36. Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka. Surah Ibrahim ayat 37. Tafsir Jalalain. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jumlah kalimat la ta'lamuna syai'an berfungsi sebagai hal, kalimat keterangan. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan dia memberi kamu pendengaran. Lafaz as-sam'u bermakna jamak plural sekalipun lafaznya mufrad tunggal. Wal absara wal afidata, penglihatan dan kalbu. La'allakum tashkuruna, agar kamu bersyukur kepada Allah atas hal-hal tersebut. Oleh sebab itu berimanlah kamu kepadanya. Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kurniaannya yang telah dilimpahkan kepada hamba-hambanya ketika mereka dikeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian setelah itu Allah memberikan rezeki pada mereka pendengaran yang dapat menangkap pelbagai suara, penglihatan yang dapat merasakan apa sahaja yang dilihat, serta hati iaitu akal yang mengikut pendapat yang sahih. Pusatnya berada di qalbun iaitu jantung. Sedangkan mengikut pendapat yang lain adalah di ad-dimaq, otak. Dengan akal itu manusia dapat membezakan antara sesuatu yang membahayakan dan bermanfaat. Kemampuan dan indera ini diperoleh manusia dengan cara bertahap, iaitu sedikit demi sedikit. Tiap-tiap kali bertambah umur, maka bertambahlah kekuatan pada pendengaran, penglihatan dan akalnya, sehingga sampailah pada usia matang dan dewasa. Sesungguhnya Allah menjadikan kesemuanya itu dalam diri manusia, agar manusia dapat menempatkan diri dengannya untuk beribadat kepadanya. Lalu dia memohon pertolongan dengan tiap-tiap anggota tubuhnya dengan kekuatan untuk mentaati Tuhannya. Apabila manusia mampu mengikhlaskan diri dalam ketaatan, maka semua perbuatannya itu akan diperuntukkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada yang dia dengar kecuali kerana Allah. Dan tidak ada yang dilihatnya kecuali kerana Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sesuai dengan yang telah Allah syariatkan kepadanya. Dia tidak bertindak dan melangkah kecuali berada pada ketaatan kepada Allah. Dia memohon pertolongan kepada Allah pada semua hal itu. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Dialah yang memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Hal ini sama dengan ayat yang lain. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Surah Al-Mulk ayat 23 hingga 24. Riyadhus Shalihin.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang anak pun yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu kedua-dua ibu bapanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasar kepada keterangan hadis ini, dapat difahami bahawa sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan bersiap sedia untuk menerima Islam. Namun mesti ada pihak lain yang mengajarkannya secara praktikal. Kerana sebelum diberi pelajaran keadaannya jahil. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Surah An-Nahl ayat 78. Maka sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, nescaya Allah menyiapkan baginya orang yang akan mengajarkan petunjuk kepadanya sehingga dia mendapat petunjuk secara praktikal. Setelah sebelumnya dia mendapat petunjuk secara potensi fitrah. Dan siapa yang diterlantarkannya, maka dia menahan orang yang akan mengajarkannya sehingga fitrahnya diubah oleh lingkungan yang menyuruhnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis Nabawi daripada Ruwaifi bin Sabi Al-Ansari, dia berkata ketika berkhutbah kepada kami, ketahuilah bahawa aku tidak berbincang kepada kamu kecuali apa yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat perang Hunain, baginda berkata, tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain, iaitu menyentubuhi wanita-wanita yang sedang hamil, dan tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mencampuri wanita tawanan hingga membiarkannya mengalami haid. Hadis Qudsi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku mengisytiharkan perang kepadanya. Hamba-Ku tidak dapat menghampirkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hamba-Ku terus-menerus menghampirkan diri kepadaku dengan amalan sunat, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang dia jadikan untuk mendengar, menjadi pandangannya yang dia jadikan untuk memandang, menjadi tangannya yang dia jadikan untuk memukul, dan menjadi kakinya yang dia jadikannya untuk berjalan. Jika dia memintaku, pasti ku beri, dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti ku lindungi, dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang aku menjadi pelakunya sendiri. Sebagaimana keraguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang dia khawatir terhadap kematian itu, dan aku sendiri khawatir dia merasakan kepedihan sakit kematian. Hadis riwayat Bukhari. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin kita ambil 1-2 poin saja daripada muka ini. Yang lain itu adalah ulangan berkenaan dengan kebesaran Allah. InsyaAllah besok Allah memperlihatkan lagi apa lagi nikmat-nikmat dan kebesaran Allah di muka bumi ini, ya. Besok insya-Allah kita masuk ayat 80-87 ni, bab tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta. Ditekankan lagi, sebab itulah ada doktor yang Jordan, ya, buat PhD berkenaan dengan An-Ni'am, ya, nikmat-nikmat daripada surah An-Nahl ni. Itu macam-macam. Baik. Kalau kita ambil
kita tak ceritalah bab bagaimana kita dilahirkan dan sebagainya tu dah ditafsir, dah dibacakan dalam tafsir Ibn Katsir tu, bagaimana kita diberi ilmu dan sebagainya. Tapi penekanannya ialah pada kita ni sekarang ni, ya, menjadi ibu dan bapa ataupun bakal menjadi ibu dan bapa ni. Bagi ibu bapa, kita dah dengar banyak kali dah ada ni agaknya pada zaman sekolah, khutbah Jumaat dan sebagainya, bagaimana anak-anak ni lahir sebagai fitrah. Kita lah yang akan mencorakkan anak-anak kita menjadi Yahudi, Nasara ataupun Majusi. Maksudnya kita lah yang akan mencorakkan anak-anak kita. Kita nak bawa anak kita ke dalam majlis-majlis apa, begitulah insya-Allah bagaimana anak-anak kita akan membiasakan diri mereka. Kalau kita lah yang mengantar anak kita pergi konsert, pergi disko, nauzubillah. Anak kita itulah template yang akan kita cop dalam jiwa anak kita rohani kan. Tapi daripada kecil kita heret anak kita pergi surau masjid, subuh pun kita bawa, walaupun dia mengantuk, dia tidur sebelah kita kan. Daripada kecil dah kita heret anak-anak kita masjid, insya-Allah adalah template jiwa orang yang mana dalam hadis akan menjadilah insya-Allah harapan kita antara golongan yang mendapat naungan Allah, naungan arasy Allah pada ketika tak ada naungan lagi. Itu apa dia? Lelaki ataupun perempuan yang hatinya, yang kakinya sentiasa tertambat ke masjid. Kitalah yang akan mencorakkan anak-anak kita tu. Sebab banyak kali dah kita dengar hadis ni kan. Jadi sekarang ni tiba masa kita lah yang akan implement benda ni sekarang. Yang belum kahwin bersedia. Itulah template yang awak perlu bawa diri awak, ahli keluarga awak, suami awak besok, isteri awak, supaya boleh bersedia nak mencorakkan anak-anak yang bakal lahir daripada zuriat awak semua nanti. Ya, itu pertama. Yang kedua, hadis Nabawi, saya tak pasti kenapa penerbit bawa hadis ni. Hadis ni ada sedikit saja berkenaan dengan fiqh tahunan perang. Fiqh tahunan perang, iaitu pertamanya diharamkan, ini selepas perang Hunain itu diharamkan untuk berjimat dengan tawanan perang. Pada ketika itu, bukan pada ketika itulah, sampai sekarang masih terpakai lagi hukum tawanan perang. Ingat hukum tawanan perang belum dimansuhkan lagi, masih ada lagi. Tetapi syarat untuk menjadi tawanan perang tu berbezalah, bukan macam perang Rusia dengan Ukraine tu, berbeza. Ini perang fi sabilillah. Perang di mana kita nak menjaga daulah Islamiah. Ini bab negara. Macam tu perang. Orang serang kita ya, nak mengkafirkan jemaah kita. Bolehlah kita lawan. Kalau kita tawan dia tu, tawanan-tawanan harta dia boleh jadi ghanimah. Ataupun bergantunglah kepada pemerintah yang semasa. Dan perempuan dan lelaki tawanan tu boleh dijadikan tawanan perang, boleh dijadikan hamba dan sebagainya. Perempuannya boleh kita kahwinkan, kahwin. Tapi ada syarat ni, di mana sini penekanan dia ialah Islam, salah satu daripada maqasid syariah ialah Islam yang menjaga nasab. Islam ni sangat menjaga nasab. Ini terpakai walaupun kepada kita ni. Nauzubillah, kita tak bercerai lah, tak bercerai. Tapi selepas bercerai kan ada waktu apa untuk perempuan? Sebelum kahwin balik, dia ada panggil apa? Waktu Iddah. Waktu iddah. Waktu iddah tu ada pelbagai. Iddah cerai hidup, iddah cerai mati dan sebagainya. Ada hukum-hukum iddah tu. Kena belajarlah adik. Bukanlah kita nak lalu pengalaman tu, tapi biasanya kita akan ada cerai-berai ni di keliling kita kan. Jadi kita boleh jadi penasihat yang betul lah, bukan punasihat. Bukan punasihat lelaki baik, perempuan baik. Sebab cerai ni tak ada seronok dah. Dia cerai ni tak ada seronok. Lelaki akan mencerita keburukan wanita, wanita akan mencerita keburukan suami dia. Macam tu. Cara mara kita pun. Jadi kita tak boleh nak bias, kita tengok hukum lah. Jadi bab ni ialah Islam sangat menjaga nasab, nak mengelakkan ada percampuran nasab tu. Walaupun dalam keadaan tawanan perang, hamba tu disyariatkan. Kalau pada zahir ni lah saya tak belajarlah hukum fiqh detail berkenaan ni, tapi saya nak usik bab nasab kan. Tak boleh dalam zahir hadis ni, wallahu alam, dikatakan tak boleh kita nak jimat tawanan perang sehingga dia haid. Maksud dia suci lah, nak mengesahkan dia tu suci. Dan juga diharamkan untuk mencampuri wanita hamil yang lain, tawanan perang yang sedang hamil. Wallahu alam, tu sedikit. Hadis kursi ni nak mensyarahkan ayat 78 tu.
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberikanmu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Ada dua yang perlu kita faham daripada hadis kursi ini. Pertamanya, siapa yang memusuhi waliku? Siapa wali ni? Siapa wali dalam Islam? Wali yang kita faham lah apa? Selain daripada wali pen. Cepat. Seorang-seorang. Siapa? Buka mic tu. Kongsi-kongsi je lah. Sikit-sikit ada 6 minit ni. Ayah. Ayah. Itu wali dalam bab nak mewalikan. Itu bab mewalikan. Mewalikan. Wali ialah orang yang bertanggungjawab kepada seseorang. Tiba-tiba Ali jadi gila. Wali ni siapa? Orang yang jaga dia. Abang dia, pakcik dia, ayah dia. Itu satu konsep wali. Wali juga ialah ayah yang nak mengawinkan anak-anak. Itu wali. Lagi dalam konteks ni, siapa yang memusuhi waliku maka aku mengisytiharkan perang kepadanya. Apa lagi makna wali dalam Islam? Wali Allah ni siapa? Orang yang dekat dengan Allah. Oh, tengok tu ahli tasawuf jawab. Masya Allah, subhanallah. Betul? Orang yang dekat dengan Islam. Bukan dengan Islam. Orang yang dekat dengan Allah. Wali ni ada dua. Wali Allah dengan wali syaitan. Ada dua. Kita dah jumpa dah ni. Tafsiran dia surah Yusuf. Yusuf, ayat, macam tengok. Ayat, dia 3 berderet tu. Yunus 62, 63, 64. 62, 63, 64. Ada lagi lah dalil-dalil lain ya. Kalau wali Allah ni siapa? Dalam Yunus 62, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak berduka cita. 62, wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. 64, untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang menggembirakan di dunia dan di akhirat. Tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah yang demikian itu ialah kejayaan yang besar. Itulah kata Ustaz Aliana tu, wali Allah ni siapa? Orang yang dekat dengan Allah. Siapa dia tu? Orang alim, ulama, tuan-tuan guru, siapa-siapalah. Dan wali Allah ni dia tak adalah cok dekat business card dia tu wali Allah. Melainkan wali hakim. Dia cok lah adalah business card wali hakim kan. Dia nak mengawinkan orang. Jadi wallah ni tidak diketahui melainkan orang tengok kealiman dia, keilmuan dia, tawaduk dia, akhlak dia. Orang kata oh dia ni wali Allah. Begitu diangkat oleh orang lain dan dia tidak mengisytiharkan dia di wali Allah. Macam tu wali Allah. Siapa? Wallahu alam lah. Kita boleh ke ada harapan? Adalah harapan, tapi bagi saya, untuk saya tipis lah nak jadi wali Allah ni. Tipis, nak dapat makam tinggi ni, makam tinggi. Wallahu alam. Itu pertama, itu bab pertama. Yang bab kedua, dalam hadis tu saya tengok terjemahan daripada Ibn Katsir ni lebih kurang sama je lah. Lebih kurang sama. Allah berfirman, barang siapa memusuhi waliku berarti dia telah menyatakan perang dengan terang-terang kepadaku. Tak bolehlah kita memusuhi ulama warasatul anbiya, tak boleh. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku. Kita ambil bab ni dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih baik daripada pelaksanaan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hamba-Ku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah. Dalam sini penerbit tak tulis nafilah. Sebenarnya nafilah. Nafilah tu ialah amalan-amalan sunnah. Sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya. Yang dengannya dia mendengar. Penglihatannya, yang dengannya dia melihat. Tangannya, yang dengannya dia memegang. Dan kakinya, yang dengannya dia dia berjalan. Jika meminta kepadaku, maka aku pasti akan memberinya. Jika berdoa kepadaku, aku pasti akan mengabulkannya. Jika memohon perlindungan kepadaku, aku pasti akan melindunginya. Aku tidak pernah ragu terhadap sesuatu yang aku akan melakukannya. Keraguanku adalah pada pencabutan nyawa seorang mukmin.
yang tidak menyukai kematian dan aku tidak ingin menyakitinya. Sedang kematian itu merupakan satu keharusan baginya. Secara amnya makna mengikut Ibn Katsir ialah makna hadis di atas, ini kata-kata Ibn Katsir ya, makna hadis di atas adalah jika seorang hamba telah mengikhlaskan ketaatan, kata kunci dia itulah yang tuan-tuan guru kita dah ajar. Ustaz Razak dah ulang kita berapa tahun ni kan, ikhlaskan diri kepada Allah, cari Allah saja, hanya harap redha Allah, tak payah nak sibuk-sibuk ke benda lain, nak mencari redha Allah saja. Semoga Allah redha dalam setiap amalan, perbuatan, kelakuan, itu je. Mengikhlaskan ketaatan, maka seluruh amal perbuatan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia tidak mendengar kecuali kerana Allah. Maksud dia, tak ada segala-galanya hanyalah kerana Allah. Kerja kita ni hari-hari ni, pukul 8.30 sampai petang kan, hanya kerana Allah. Buat sungguh-sungguh. Hidup kita, akhlak kita baik semata-mata kerana Allah. Bukan orang nak kata baiklah sungguh Muhammad Asri ni, panjanglah janggut dia, hebatlah jubah dia, bau wangilah pakaian dia. Ada. Kita mengharapkan Allah semata-mata. Orang puji tak berdegis dalam hati kita, orang kutuk pun kita tak terasa, orang senyap pun kita tak mengharapkan. Ya aku ni sama-sama lah ni, bantu orang ni pun tak ada siapa pun nak puji. Tak ada, kita tak harapkan. Kita hanya mengharapkan Allah. Sebab kata Ibn Katsir, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sehingga dia tidak melihat apa yang telah disyariatkan Allah kepadanya, melainkan hanya kerana Allah semata-mata. Tidak memegang dan tidak perlu berjalan melainkan dalam rangka mentaati Allah. Seraya memohon pertolongan kepadanya dalam melakukan semuanya itu, kerana semuanya itu dalam beberapa riwayat hadis lain daripada hadis yang lain disebutkan setelah firman Allah, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Denganku dia mendengar, denganku pula dia melihat, denganku dia memegang, dan denganku pula dia berjalan. Allah itu, Allah Ta'ala berfirman, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Wallahu a'lam. Banyaklah juga lagi ayat-ayat hadis-hadis yang lebih kurang begini. Sebelum ni kita dah jumpa dah bagaimana sekiranya orang tu dicintai, maka malaikat dan makhluk pun menyertai dia, Allah menyertai dia. Tapi kalau tidak disukai, murka akan Allah. Bukan saja Allah murka, semua malaikat dan makhluk pun murka dan mencela dia. Nauzubillah. Kita tak nak macam tu. Kita nak jadi orang yang sentiasa mendapat naungan daripada sayap-sayap malaikat, dan mendapat kasih kerana Allah, supaya segala perbuatan kita ialah semata-mata untuk mencari redha Allah. Cakap senang Cakap senang, tapi perlu diaplikasi dalam perbuatan harian sepanjang masa, daripada bangun tidur sampai tidur balik semula. Daripada bangun tidur sampai tidur balik semula. Nak jaga apa ni? Amalan nafilah. Apa amalan nafilah? Amalan sunnah. Buat tu dulu. Tak payah tengok amalan-amalan mujarabat daripada ulama-ulama dulu. Nak buat dia silakan. Ambil yang nafilah ni, yang sunnah ni. Hisnul Muslim tu tak terbuat dah. Saya lah. Ni muka-muka wali Allah ni semua saya rasa ini macam Saya Hisnul Muslim tu tak terhafal. Tak terhafal. Ada lagi doa-doa daripada Rasulullah saya baca bahasa Melayu lagi. Izan tahu lah. Doa lagi masjid bahasa Melayu lagi. Kurniakan kepada aku cahaya daripada gini. Tak apa lagi. Nurah tu tak apa. Ingat Pak Nurah. Malah itu sebenarnya. Malah nak menghafal. Kalau menghafal insyaAllah boleh je. Dalam amalan nafilah tu pun kita tak terbuat dah sebenarnya. Jadi jagalah sungguh-sungguh amalan nafilah. Supaya apa? Kita dapat redha Allah. Allah dah beritahu dah ni. Kata kunci dia nak cari redha Allah. Taat, ikhlas, buat amalan sunnah insyaAllah. Wallahu a'lam. Itu saja kempen kita buat hari ini. InsyaAllah besok kita ambil lagi tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta. Jangan bimbang ya adik-adik, banyak Allah ulang benda ni supaya kita semat dalam hati kita ya. Aku dah dengar dah cerita orang degil ni banyak kali dah berulang-ulang kan. Kaum ni cerita sama je Quran ni, tak ada cerita lain ke? Besi-besi sama, tapi ada tujuan ya Allah ulang ya. Wallahu a'lam. Insya-Allah semoga kita mendapat keberkatan daripada sedikit sebanyak perkongsian, membaca bersama je pun tak ada apa-apa ya. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات معلمين ومعلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنتم خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته